Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Let's go for the first order. Apa khabar korang? Korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So hari ni aku nak bercakap sikit pasal LC V8 ataupun nama official dia LC135 Fuel Injection yang baru-baru ni telah pun dilancarkan. Dan kalau korang ada tengok ataupun korang alert dengan video-video dalam channel aku ni, pastinya korang takkan terlepas lah video majlis pelancaran dan juga sesi test ride bersama-sama dengan LC V8 dekat Sepang International Circuit tu. So berbalik kepada persoalan seperti mana yang telah pun terpampang pada tajuk dan juga thumbnail untuk video kali ni, kita bercerita pasal berbaloi atau tidak Yamaha LC V8 ni. Dan aku rasa semua orang alert dan tahu pasal benda ni, yang bahawasanya untuk model LC kali ni ada beberapa pembaharuan yang telah pun dibuat dan juga diletakkan kepada Encik LC tersebut. Antaranya benda yang paling obvious adalah dari segi penggunaan fuel injection berbanding dengan carburetor yang digunakan untuk model-model LC yang sebelum ni. Dan selain daripada itu, ada jugalah brake disc dekat bahagian belakang, which is yang selama ni duk pakai brake drum kan, walaupun cc 135cc. Lepas tu lampu LED depan dan belakang. And then apa lagi? Sekejap aku ambil order. Alamak, awet bawa LC pula dah. Cerita pasal LC, Myvi pun jadi LC. 2 hours later. Dan selain daripada itu semua, rupa luarannya juga sudah pun diubah. Sampaikan ada yang menuduh Y15 berkahwin dengan Y16 maka jadilah LC V8. Memang aku tak nafikan, dia punya kepala memang kepala Y15 habis lah. And then dia punya montot, dia punya meter datangnya daripada Y16 punya design. Lepas tu dia punya support rim tu ala-ala 125 punya support rim. So memang tu aku tak nafikan langsung lah. Tapi kena ingat, kenapa design dia turn out jadi macam tu? Ianya adalah disebabkan untuk LC V8 ataupun fuel injection kali ni, ianya adalah direka khas ataupun didevelopkan oleh tim Honlyong Yamaha sendiri. Berbeza dengan model-model motor yang sebelum ni macam Y-Suku, Y16 dan sebagainya. Kesemua tu Encik Honlyong Yamaha ambil daripada Yamaha Vietnam. Dan benda tu adalah menjadi satu perkara yang normal. Sebab aku kalau jadi CEO Encik Yamaha pun, aku akan mengambil pendekatan yang sama. Recycle je lah. Nak cut cost. Orang berniaga mah, orang berniaga semua nak cut cost. Tapi pada aku, kalau kau tanya, walaupun DNA nya tu macam bercampur aduk antara Y-Suku dan juga Y16, in term of dia punya physical appearance tu, pada aku tak ada masalah pun. Kalau korang tengok betul-betul kan, dekat part dada dia tu, yang tu tak sama. Yang tu tak ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur Y-Suku dan juga Y16. Dia ada ubah sikit lah. And to be honest, pada pandangan mata aku cantik, serius cantik. Tapi disebabkan kecantikan ataupun kehandsomean ni adalah satu benda yang sangat-sangat subjektif, jadi aku tak boleh lah expect orang lain pun akan mengatakan ianya cantik seperti mana yang aku cakap. Betul? Gitu. Dan selain daripada kesemua perubahan dan juga penambahbaikan yang dilakukan oleh Honlyong Yamaha ke atas model LC V8 ni, diorang masih lagi mengekalkan ciri-ciri ke LC-an motor LC V8 ni sendiri. Itu yang pada aku memang patut dibuat, sebab LC ni memang dah sebati dengan orang Malaysia. So orang dah tahu dah karakter LC ni macam mana kan. So kalau kata nak hilangkan terus karakter ataupun ke LC-an Encik LC V8 ni, aku rasa macam tak sesuai lah. Okay, so based on apa yang aku dah highlight dan juga simplify kan tadi, berbekalkan dengan segala apa yang ada pada LC V8 ni, masih ada lagi di luar sana yang masih lagi keliru dengan tujuan utama motor ni dikeluarkan oleh Encik Honlyong Yamaha lah. Masa majlis pelancaran itu, CEO Encik Honlyong Yamaha ni ada menyatakan bahawasanya diorang buat research lah, diorang buat survey, diorang buat kajian, dan daripada diorang punya survey, kajian dan segala tok neneknya, diorang dapati bahawasanya dengan keadaan ekonomi kita sekarang kan, keadaan ekonomi ni bukanlah maksudnya ekonomi kita tak bagus, tak. Maksud aku aktiviti ekonomi yang sedang berlangsung sekarang. Kalau ikut kan, dalam Malaysia ni siapa-siapa yang ada motor, kebanyakan daripada diorang mesti akan buat part time job, jadi rider, food delivery kan, ataupun lalamove ke, bungkus seat ke, dan benda-benda yang sama waktu dengannya. So disebabkan itu diorang come out lah dengan idea untuk menambah baikkan lagi model LC auto clutch ni. So maksud dia dekat sini, diorang punya target market adalah mereka-mereka yang berminat dengan satu motor yang bersisi agak besar tapi auto clutch. Sebab dalam Malaysia ni, motor auto clutch yang bersisi paling besar LC je pun. Setakat ini yang aku tahulah, memang tak ada model-model lain yang bersesaran lebih daripada 130cc lepas tu auto clutch. Tapi sebelum tu korang tahu tak auto clutch dengan yang tak auto clutch ni macam mana? Auto clutch tu maksud dia tak ada hand clutch macam Y16 ni. Dia boleh pakai sebelah tangan macam ini je. Dan kebanyakan motor-motor auto
auto clutch ni bertransmissionkan 4 gear lah. So itu antara ciri-ciri yang common pada sebuah motor auto clutch. Baru sebut pasal LC, panjang umur dia. So berdasarkan daripada apa yang diorang umumkan masa majlis pelancaran tersebut, jadi clear lah bahawasanya target market diorang ni sebenarnya orang yang macam mana untuk model LC V8 ni. Dan aku pun tak terkejut sebenarnya bila aku post video pasal pelancaran dan juga test ride session dengan LC V8 ni. Banyak juga yang tak faham bahasa rupanya, yang tak tahu function sebenar ataupun tujuan utama LC V8 ni dikeluarkan. Tapi aku tak boleh salahkan mereka-mereka yang mengecam ni 100% lah. Sebab apa? Satu, orang preference dia lain. Mungkin Encik Honda Yamaha ni menetapkan target market dia di kalangan mereka-mereka yang buat runner, food delivery. Tak kisahlah delivery apa pun. Tapi yang memberi feedback ataupun yang berminat dengan LC yang V8 ni sejurus sebelum ianya dilancarkan adalah geng-geng yang kaki-kaki mudi, yang suka main highway, yang suka main top speed dan sebagainya. So setiap pendapat mewakili minat dan juga kecenderungan seseorang. So aku macam dah terlepas simpang ni sekejap. Lah, terlepas pula. Woi, let. Bila orang yang suka modi-modi, suka look up for a powerful motorcycle, dia akan sembang pasal power motor tu sendirilah. Dan untuk mereka-mereka yang memang menjadi target market Yamaha pula untuk motor ni, diorang sebenarnya tak kisah pun pasal top speed tu. So pada akulah kan, untuk model LC V8 ni, pada mereka-mereka yang telah pun berniat untuk membeli ataupun memiliki sebuah LC V8 ni, aku rasa korang better teruskan je niat korang tu. Sebab korang lebih tahu korang lebih tahu purpose motor ni ataupun tujuan motor ni sesuai dengan korang ataupun tidak. Dan jangan diikutkan sangat bila orang cakap tak ada power lah, top speed lemau. Memang nampak lemau lah masa test ride tu. Kau nampak sebab yang bawanya mempunyai berat yang seakan-akan kenderaan berat ikut kiri. Memang rupa itu je lah. Tapi to be honest, untuk top speed seperti mana yang korang nampak pada video pelancaran dan juga test ride hari tu kan, aku dapat 105 km sejam kan. Tapi bila aku tanya rider-rider lain yang ambil ataupun buat test ride juga, diorang ada yang dapat berbeza-beza. Ada yang dapat 110, ada yang dapat 113. Dan yang paling penting, top speed paling tinggi masa tu 113 dan tidak mencapai lagi dia punya cut off pada gear 4 tu. Maksudnya motor tu boleh pergi lagi kalau straight line tu panjang. Maksudnya power dia memang takkan lagi jauh lah daripada model-model LC yang sebelum ni. Tapi satu-satunya yang menjadi masalah ataupun yang menjadi aku punya ketidaksukaan untuk model LC V8 ni adalah pada harga dia lah. 7 berapa itu? 77 ke 74 lah? 77 kan? 7748 tak silap, aku tak ingat. Tapi somewhere around 7,000 lah, nak dekat-dekat ke 8,000 lah. Sebab apa aku kata antara benda yang menjadi drawback kepada model LC ni adalah pada harga dia? Sebab kita semua sedia maklum lah, bila dah sampai dealer je lagi, bukan kaling-kaling lah harga dia. Sama je model-model mana yang dari Yamaha, bila dah sampai kat tangan dealer, memang kita tak boleh nak expect yang harga kalau orang Yamaha umum macam gitu, bila sampai dealer dia akan lebih 400-500. Memang tak adanya. Mesti akan markup gila-gila. Benda ni akan keep berpusing macam gitu sampailah ada campur tangan daripada KPTNKK ataupun ada menteri yang buat pantauan ke, yang menetapkan harga shilling ke apa ke kan. Selagi tak ada benda-benda tu semua, diorang bebas lah nak letak harga macam mana pun. So kita sebagai pengguna setakat ni yang boleh kita buat report ataupun cari dealer-dealer yang boleh bagi harga murah. Itu je yang pada aku antara kekurangan untuk model V8 ni. Lain daripada aku, semuanya dah macam okey lah. In term of power pun aku rasa cukup dah untuk motor 135cc tu. Nak buat pergi cedok, nak pergi sana pergi sini untuk buat delivery dan sebagainya, aku rasa memang fit the purpose sangat-sangat lah. Aku kalau kau tanya mana aku lagi prefer nak buat motor sebagai motor delivery kan, aku lebih prefer motor-motor jenis yang auto clutch macam tu sebenarnya. Nak sedap, buatlah standard modi punya package ke apa ke kan, atas poket masing-masing lah. Tapi janganlah pula bila kau dah buat standard modi punya spek ke, ataupun kau dah up dia punya block ke apa ke, kau komplain pula minyak kuat lah LC ni. Itu memang orang panggil bodoh tak ada hijab lah cerita dia. Dia kalau nak bodoh, biar ada hijab. So bila ada hijab tu yang menutupi kebodohan tu, orang tak nampak aku punya bodoh. Nampak? So berbaloi atau tidak LC V8 ni dibeli. Macam aku cakap tadi lah, kalau kau tergolong dalam golongan-golongan yang menjadi target market Encik Honda Yamaha untuk model LC V8 ni, pada aku pembelian LC V8 ni adalah satu pembelian yang berbaloi lah. Kau nak buat runner, serius cakap, buat runner ni pakai motor auto clutch, bapak selesa gila weh. Serius. CC pun boleh kata besar jugalah kan. Lepas tu yang paling penting, fuel injection, minyak jimat. Dah lah jimat minyak, sebab pembakaran dia tu lebih sekata dan lebih efisien. Lepas tu pula bila pagi-pagi nak start motor, kau tak payah nak beram motor kau nak panaskan enjin je, pasal tak adanya case jadi start biar mati. Tak adanya jadi macam gitu sebab dah tak pakai carburetor. Lepas ni kalau beli start, biar dalam seminit 2 nak jalan terus jalan sebab dah pakai injection. Lepas tu nak buat modification, dia akan jadi lebih mudah. Segala kerja-kerja tuning pun akan menjadi lebih mudah sebab dah ada ECU kan. Cuma kelemahan dia satu je lah, cost dia mungkin lebih mahal untuk buat modification motor-motor yang berfuel injection ni compare tu motor-motor yang berkarburetor. Itu mungkin akan menjadi faktor penting pada kaki-kaki modi lah. Kalau memang aim beli LC ni nak modi, mungkin dia akan consider benda tu lah. Sebab motor injection ni boleh tahan juga keras harga dia kalau kita nak buat modi kan. Dan kalau ada antara
kepada korang yang mungkin merasakan yang LC baru ni tidak berbaloi untuk dimiliki atas faktor tak ada hand clutch lah, gear 4 je lah, tak cukup laju lah, tak payah susah-susah jadi orang, jadi je kuman. Banyak lagi pilihan-pilihan lain, especially model-model ataupun variant-variant super moped yang ada dalam pasaran kan. Ada RSX, ada RS, ada Y Suku, Y16 pun ada. Beli je lah. Kau nak orang ikut tekak kau, tapi bila orang letak harga, kau condemn pula mahal berbenar. Gitu. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.